Pukul apa dah kita ni? 8.30. 8.40. Boleh pergi tak? Pukul 11 boleh? Tak lah, insyaAllah. Baik. Hari raya yang kedua. Hari raya yang kedua disebut Hari Raya Syawut. Hari Raya Syawut ini biasanya disambut 7 hari selepas Hari Raya Paskah ni lah. Habis Hari Raya Paskah 7 hari, sambut Hari Raya Syawut. Satu lagi dalam istilah orang Yahudi disebut Hari Raya Pentekosta. Pentekosta. Jadi jangan keliru, Syawut sama dengan Pentekosta. Benda ni sama je dalam agama kita. Dalam agama kita selalu kita sambut pada 17 Ramadan. Kita sambut apa 17 Ramadan? Kita sambut nuzul Al-Quran. Al-Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Hari Syawut, hari Pentekosta memperingati hari Nuzulit Taurah. Hari turunnya Taurat kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Kita sambut hari nuzul Quran, mereka sambut hari nuzul Taurah, hari turunnya kitab Taurah sebagai kitab yang memberi panduan, kitab yang memberi petunjuk kepada umat-umat Yahudi. Tetapi di dalam kitab Taurat sebenarnya sudah diceritakan tentang perkhabaran seorang nabi, seorang penyelamat akhir zaman. Banyak bisyarah-bisyarah, iaitu ayat-ayat tentang kenabian Nabi Muhammad dalam Taurat. Banyak bisyarah-bisyarah, ayat-ayat tentang kenabian Muhammad dalam Injil. Tapi mereka sembunyikan ayat-ayat ini. Mereka palingkan makna-makna bagi ayat ini. Inilah kecelaruan yang pernah dilakukan oleh ulama-ulama dan rohban-rohban dalam agama Yahudi dan agama Kristian. Mereka takut umat mereka beralih kepada agama Islam, berpindah kepada agama Islam, memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Satu benda yang mereka buat, mereka hapuskan, mereka hilangkan ayat-ayat ni. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka palingkan maknanya. Sebenarnya cerita pasal Nabi Muhammad, tapi bila tanya mereka tafsir, bukan pasal Muhammad ni, pasal orang lain. Bukan pasal Muhammad ni, pasal individu lain. Bukan pasal Muhammad ni, pasal personal lain. Itu antara benda-benda yang dah dilakukan. Yang inilah disebut kecelakaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan-golongan agama di dalam agama Yahudi dan agama Kristian yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Pada hari tersebut bersesuaian dengan musim semi. Musim semi ini ialah musim tanam-tanaman mekar, tanaman-tanaman berbunga, musim gandum yang panjang. Sebab itulah mereka pada hari ni mereka akan masuk dalam sinagog. Apa itu sinagog? Kalau kita sebut masjid. Kalau orang Buddha dia sebut wat. Kalau orang Hindu dia sebut kuil. Kalau orang Kristian dia sebut gereja atau church. Kalau orang Yahudi, tempat ibadat, rumah ibadat disebut sinagog. Jadi mereka akan duduk dalam sinagog, mereka akan hias sinagog tu sesuai dengan musim tersebut. Musim bunga mekar, mereka ambil bunga, mereka hias. Mereka ambil gandum-gandum, mereka hias. Jadi mereka akan sambut hari nuzul Taurah untuk memperingati hari turunnya Taurat kepada Nabi Allah Musa. Sama seperti ayat 185 surah Al-Baqarah kan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. 3 benda Allah sebut. Bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Hikmah diturunkan Al-Quran Allah sebut 3 benda. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas. Yang pertama, yaitu sebagai petunjuk bagi sekalian manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan petunjuk ataupun pengukuh dan penguat bagi petunjuk-petunjuk tadi, wal furqan, yaitu untuk dijadikan pembeza antara yang hak dan yang batil.
Petunjuk bagi manusia saya dah jelaskan banyak tempat sebelum ni. Ayat yang mudah nak senang ialah petunjuk bagi manusia ni, Al-Quran bagi manual, Al-Quran bagi panduan kepada kita untuk memilih satu keputusan yang paling tepat dan paling dominan. Sebab kehidupan manusia 24 jam, daripada kita bangun tidur sampai kita letakkan kembali kepala kita di atas bantal, semuanya melibatkan keputusan. Tetapi Al-Quran datang untuk bagi tahu kepada kita apakah keputusan yang terbaik untuk kita pilih dalam kehidupan kita. Contoh, kenapa saya kata hidup kita memang terlibat dengan keputusan. Setiap pagi waktu subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita boleh pilih dah, sama ada nak bangun sembahyang subuh dengan tak mau bangun. Pilihan duk dia siapa? Pilihan duk di kita. Aku ni nak bangun sembahyang subuh ke tak mau sembahyang subuh? Kita perlu buat keputusan, nak bangun sembahyang ke tak mau sembahyang. Lepas tu bangun tu kena buat keputusan, nak menengung atas katil dulu ke terus nak masuk tandas. Juga keputusan, nak menengung dulu ke nak masuk tandas dulu. Bila masuk tandas, nak mandi dulu ke nak berak dulu, kena buat keputusan. Nak gosok gigi, ada fresh and white satu, ada dali satu. Nak guna fresh and white ke nak guna dali, kena buat keputusan. Hari ni nak shampoo rambut ke tak mau shampoo, nak buat keputusan. Mandi nak guna sabun ke tak mau guna sabun, kena buat keputusan. Keluar saja, pakai baju, pakai seluar, nak pakai necktie ke tak mau pakai necktie, kena buat keputusan. Duduk meja makan, nak sarapan ke tak mau makan. Rasa demam sejuk, panas, hari ni nak pergi kerja ke tak mau pergi kerja, kena buat keputusan. Nak MC ke tak mau MC, kena buat keputusan. Nak naik motor ke nak naik kereta, kena buat keputusan. Kita hari tu PRU pun kena buat keputusan. Ke pangkah semua. Oh letih ya. Dah semua nak undi saya pangkah tiga-tiga lah. Dah semua nak undi dah. Kena buat keputusan. Jadi Quran mari ajak dalam banyak-banyak keputusan, ni keputusan hak paling baik untuk kamu. Why paling baik? Sebab Allah yang create kita, Allah cipta kita, dia lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita tak tahu apa-apa. Tapi Allah mari nak pilih hak baik hak ni. Ni keputusan paling baik untuk kamu. Tu yang Quran nak ajak.